Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar dan bagaimana keadaan tuan-tuan dan puan-puan? Saya Masa Bayu, masih lagi di perantauan, masih lagi di bumi Balkan. Dan alhamdulillah saya sihat, setelah lama juga saya tak sihat sebenarnya, saya sakit. Tapi sakit itu sebagai nikmat lah daripada Allah untuk saya, kerana kita ni ialah bukan sentiasa muda, akhirnya sampai tahap usia macam saya ni memang ada masanya akan ada mengalami situasi-situasi yang tak sihat lah. Jadi saya dah lama tak ke udara, dah lama tidak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat rindui sebenarnya, nak saling berkongsi, saling berdiskusi secara ilmiah dan secara harmoni. Kerana persoalan-persoalan hidup kita, selagi adanya nafas, selagi adanya tenaga, saya pasti ia tidak boleh berjalan begitu saja tanpa pengisian yang jelas, tanpa pengisian yang membawa kita kepada realiti. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hari ini nak membawa topik yang masih lagi berlegar tentang perjalanan kita di akhir zaman, tetapi lebih kepada persoalan-persoalan yang selama ini agak saya sampaikan secara secara lebih bermaksud tidak langsung, mungkin dengan kiasan-kiasan. Tapi hari ini saya nak bercakap dan berkongsi dengan tuan-tuan perempuan dengan cara yang lebih teruslah, tentang apa yang saya faham, tentang apa yang saya fahami daripada semua perjalanan dan semua laluan-laluan yang saya tempuh, dan bagaimana pandangan-pandangan saya tentang sekeliling, faktor sekeliling. Kerana bagi saya untuk bercerita lagi tentang kisah-kisah Imam Mahdi, kisah akhir zaman dan sebagainya, saya dah berikan itu sebagai satu cukuplah sampai di situ, kerana banyak lagi persoalan-persoalan yang perlu kita perjelaskan dalam suasana ataupun status pada masa ini, yang lebih berlegar kepada practicality, rasional. Jadi, balik kepada asas dulu. Mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh mendengar perkataan saya ini bukan atas faktor untuk menjadikan sebagai satu hukuman ataupun satu ketetapan, tapi ambil apa yang saya sampaikan ini sebagai satu persoalan untuk difikirkan, kemudian dirujukkan kembali, kemudian dilihat pernyataan-pernyataan saya ini, adakah ianya mempunyai satu nilai ataupun carry value, membawa satu nilai yang boleh diperjelaskan untuk diri masing-masing, untuk kita memahamkan persoalan diri kita dalam kehidupan di dunia pada hari ini. Jadi daripada kita bercerita dan saya bercerita tentang kisah-kisah yang mungkin lebih berlegar kepada kisah-kisah orang lain, lebih baik kita bercerita tentang diri kita dulu. Saya mulakan dengan diri saya untuk tuan-tuan dan perempuan buat penilaian. Saya dilahirkan di Jementah, di Johor, pada 17 bulan 7 1966, jadi saya dah 50 lebih lah umur saya. Di Jementah tu kawasan yang berdekatan dengan kaki gunung Ledang lah, Jadi daripada proses kelahiran tu, saya melalui satu proses perjalanan dan remaja, dan kemudian saya dewasa dan sampailah pada hari ini. Rasanya dah cukup untuk saya jadikan ini sebagai satu input untuk saya menjelaskan posisi saya pada tuan-tuan dan perempuan, pegangan saya, dan kepercayaan saya yang bagaimana, macam mana pandangan saya tentang kehidupan sekeliling, bagaimana pandangan saya tentang
pendidikan yang ada, contohnya bagaimana pandangan saya tentang Islam, bagaimana pandangan saya tentang Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Kerana ia adalah satu penjelasan bagi diri saya, yang mana yang sebagaimana saya katakan tadi adalah untuk sebagai satu input kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, bukan untuk saya paksa tuan-tuan dan puan-puan menerima apa yang saya fahami, tetapi sebagai satu input, tuan-tuan dan puan-puan boleh fahamkan bagaimana masa bayu berjalan 3/4 dunia, kenapa saya berjalan di seluruh muka bumi, apa tujuannya. Mungkin daripada situ akan ada input-input yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan sebagai satu reference ataupun sebagai satu jawapan kepada satu perkara yang kecil yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedang fikirkan. InsyaAllah, mana tahu kan, mudah-mudahan daripada penceritaan saya, pengalaman saya, perjalanan saya itu tadi dapat memberikan input kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjelaskan perkara yang tidak jelas. Contohnya, saya melihat proses kehidupan saya itu adalah atas perjalanan. Berarti maksud saya perjalanan macam mana? Saya tidak melihat diri saya itu sebagai satu perkara yang ataupun satu makhluk yang jelas dengan apa yang perlu buat selagi saya tidak memahamkan terlebih dahulu. Dalam kata lain, saya melakukan apa juga yang saya lakukan tu dengan satu ketetapan. Apakah ketetapan yang saya pegang? Dia mesti ada hukum. Dia mesti ada satu perkara ataupun satu parameter yang tidak boleh saya ketepikan di dalam setiap apa yang saya cuba fahamkan atau cuba saya laksanakan. Saya akan sentiasa berbalik semula kepada satu sumber. Maka sumber yang saya masukkan di sini adalah sumber yang tidak ada perubahan. Saya berpegang kepada situ. Maka saya cari satu sumber ataupun satu rujukan ataupun satu pengetahuan yang menjamin pandangan saya itu adalah terlaras atau dalam kata lain tersusun, teratur. Maka saya perlukan satu sumber yang tidak boleh diubah-ubah, yang tidak boleh editkan ke ataupun dicorakkan kepada apa juga keadaan, dan dia haruslah kekal dengan keadaan yang sama, tidak ada perubahan. Itulah dia. Maka di situlah perjalanan saya mengenal Al-Quran. Kerana bagi saya, setelah saya melakukan kajian, kajian, bila saya sebut kajian ni bukan sekadar baca ya tuan-tuan dan puan-puan. Kajian tu berarti saya buat lapangan, evidence based. Setiap apa yang saya fahamkan tentang Al-Quran, saya akan sentiasa mencari realitinya. Apa juga dalam Al-Quran tu, di mana realitinya, di mana tempatnya. Kalau peristiwa, di mana peristiwa itu berlaku. Kalau berlaku peristiwa itu tadi dalam Quran, apakah kaitannya dengan diri manusia dan saya khususnya, sebab saya yang nak faham. Jadi apabila itu berlaku, saya lihat Al-Quran ada satu perkara yang tidak boleh saya nafikan, iaitu dia constant, dia fix, dia tidak ada perubahan. Berartinya dia sentiasa kekal. Jadi daripada awal sampai akhir, sampai hari ini, daripada turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, tidak ada perubahan. Maka itu perkara pertama yang saya pegang. Bila saya dah pegang di situ, satu tuan-tuan dan puan-puan, maka tidak akan ada perubahan. Kenapa? Sebelum saya pegang, saya pastikan apa yang saya pegang itu benar, betul, tak berubah, dia takkan berganjak. Maka Al-Quran tidak berganjak dalam apa juga pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Mencari kesalahan tak jumpa. Constant dengan segala kisah-kisah dalam Al-Quran itu constant, tidak ada perubahan. Kalau dilihat daripada Rasul, kisah-kisah Rasul daripada Nabi Adam turun Nabi Idris, Nabi Nuh, dan turun sampai kepada Rasulullah SAW, ceritanya sama. Walaupun berbeza Rasul yang membawa tauhid Allah, tetapi kisahnya sama. Bercerita tentang haiwan, bercerita tentang keharmonian, bercerita tentang keadilan. Semua sama. Jadi di situ saya lihat kepada sumber-sumber yang lain. Contohnya saya seorang saintis. Saya lihat
dalam sistem pendidikan yang ada, contohnya matematik ke, fizik ke, yang ditemui dalam 20th centuries ke, 19th centuries ke, 17th centuries ke, dia akan berubah. Sehingga hari ini kita lihat fizik, contohnya hukum fizik hari ini tak sama dengan fizik yang sebelum ni. Contohnya, Ptolemy adalah seorang saintis, seorang ilmuwan yang bercerita tentang bahawa matahari mengelilingi bumi. Contohnya pada saat tu, kau datang pula Copernicus. Copernicus datang ratusan tahun selepas tu. 800 tahun kata silap saya, Copernicus, yang merubah teori daripada bumi dikelilingi matahari kepada matahari mengelilingi bumi. Jadi berubah, selesa berubah. Jadi setiap waktu dalam kajian sains, matematik juga berubah. Kalau sebelum ni kata A, besok yang selepas mungkin besok boleh jadi B, ataupun 10 tahun kemudian jadi C. So ia sentiasa berubah, dan jika ada perubahan yang berterusan sebegitu, maka susah untuk saya mencari titik permulaan kepada setiap perkara. Maka saya perlukan constant factor dulu. Ini cara saya melihat, ya tuan-tuan dan puan-puan. Maka sumber itu mesti constant, kerana itu yang asas. Maka sumber yang constant bagi saya adalah Al-Quran. Maka daripada situ permulaan yang saya lihat bila Allah turunkan Al-Quran, bila Jibril turunkan Al-Quran, sampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu Iqra', baca. Maka saya mengkaji, kenapa perkataan baca itu sebagai satu permulaan. Maka di situlah datang, baca itu adalah membawa satu input yang umum, untuk umum. Mungkin kita nak perlu terlalu perinci, umum bagi saya memahamkan pada saat untuk saya memastikan bahawa saya mendapat sumber yang tepat. Maka saya kena faham maksudnya tu tadi. Maka baca pada kefahaman saya sebagai orang awam adalah tentang pengetahuan. Baca, maka disuruh mencari pengetahuan yang ada di sekeliling, tentang bulan, tentang bintang, tentang yang paling penting, tentang diri sendiri. Maka itu cara saya melihat, tuan-tuan dan puan-puan. Maka daripada situ, maka permulaan kepada jalanan saya adalah sentiasa membaca. Maka sebab itu saya banyak membaca. Bukan hanya membaca sekadar baca buku, ya tuan-tuan dan puan-puan. Membaca itu dalam arti kata lain, membaca apa yang ada di sekeliling, melihat apa yang ada berlaku di sekeliling saya, contohnya. Melihat suasana-suasana politik ke, contohnya, suasana ekonomi. Itu semua kita akan ada faktor membaca. Maka daripada situ, maka ianya menjadi sebagai satu ilmu. Maka barulah datang ilmunya di situ. Kerana baca itu atas pengetahuan. Ada pengetahuan, dapat pengetahuan tu, baru kita akan dapat pelaksanaan. Barulah kita nak tahu bagaimana nak melaksanakan atas apa yang telah kita tahu. Maka daripada situlah tahunya Rasulullah SAW baca bahawa adanya pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka proses itu yang saya ambil dan saya laksanakan dalam diri saya. Bila saya berpegang kepada perkataan itu tadi, maka saya mencari lagi. Saya mencari jawapan-jawapan yang ada di dalam Al-Quran untuk saya fahamkan apa yang ada di sekeliling. Lepas itu saya berjalan. Saya keluar daripada Malaysia pun adalah satu proses yang sangat panjang. Tetapi atas dasar untuk saya membuktikan setiap perkara yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada satu pun yang selisih, tidak ada satu yang salah. Dikatakan adanya kisah Ashabul Kahfi, contohnya 7 orang pemuda, berlaku peristiwa tersebut, ada tempatnya. Di mana? Saya pergi, contohnya ke Jordan. Saya pergi ke Jordan, saya lihat sendiri. Saya masuk ke dalam gua yang ada di tepi tebing, macam di sebelah kanan tu ada masjid lah, tapi ada tebing. Saya masuk di situ, saya tanya, betul ke tempat ni? Ataupun mungkin ini sebagai satu cerita-cerita dongeng. Jadi saya pergi ke situ, saya lihat, saya baca. Ada juga beberapa adalah cara untuk kita fahamkan, ada cahaya matahari turun sekian ni, dan itu semua ada di dalam Quran, dan saya lihat betul wujud. Maka saya terima. Maka konsep saya lebih kepada melakukan pemerhatian dengan secara evidence based. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya satu, saya tidak mahu tahu banyak. Saya perlu tahu satu. Tapi daripada pengetahuan itu, saya boleh melaksanakan berdasarkan kepada pengetahuan itu. Biar saya dapat satu sahaja,
Tapi saya tahu dengan apa yang saya tahu yang satu itu tadi, saya boleh laksanakan dan saya fahami. Maka saya ambil proses sentiasa dalam keadaan sedikit demi sedikit. Tak perlu tahu banyak, tapi tahu sikit. Tapi daripada sikit itu tadi, ianya boleh dimanfaatkan. Maka itulah yang berlaku pada saya. Maka proses itu saya teruskan dan saya teruskan. Dan akhirnya dalam sistem kehidupan yang saya lihat, saya mula meletakkan begitu banyak perbandingan-perbandingan dengan apa yang saya lihat dari sudut pendidikan contohnya. Saya lihat dari sudut suasana sekeliling, sosial budaya, ilmuwan-ilmuwan yang ada sekeliling. Dan saya lihat pun dalam Quran. Maka apabila saya buat perbandingan itu bukan untuk melihat salah mereka, tetapi untuk saya memahamkan diri saya supaya saya tidak tersalah langkah. Kerana dalam hidup ini, apa yang saya faham berdasarkan apa yang telah saya perolehi daripada pengkajian saya tentang Al-Quran adalah soal pilihan. Allah berikan kita pilihan. Pilih jalan yang benar, jalan yang Allah redai, itu yang kita baca di dalam Al-Fatihah. Dalam solat kita sentiasa kita sebut. Sentiasa kita minta jalan yang dia redai. Maka jalan itu yang saya nak cari. Bukan jalan A, bukan jalan B, bukan jalan C, tetapi jalan yang Allah redai. Jalan lurus yang Allah redai. Maka saya melihat itu sebagai satu proses. Islam itu adalah satu perjalanan hidup di atas muka bumi. Maka saya melihat Islam itu dari sudut yang berbeza. Minta maaf ya kalau mungkin beza dari segi pandangan saya kepada tuan-tuan dan perempuan yang mungkin lebih arif daripada saya, pasti lebih arif daripada saya. Saya hanya menceritakan, mencorakkan kepada apa yang saya faham. Bukan untuk menindakkan apa yang tuan-tuan dan perempuan faham. Sekadar sebagai satu perbandingan perjalanan ilmu, itu saja. Tauhid kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita adalah saudara sesama Islam. Tauhid saya tetap pada Allah, tidak ada pada yang lain. Cuma cara saya meletakkan posisi itu mungkin berbeza sedikit, tetapi bukan atas faktor menindakkan apa yang tuan-tuan dan perempuan faham setakat ini. Ini yang Masa Bayu faham. Banyak sangat saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan apa yang Masa Bayu faham. Bukan kerana nak suruh tuan-tuan dan perempuan ikut macam mana saya faham. Tak. Ini sebagai satu perbandingan yang saya katakan daripada awal tadi. InsyaAllah kalau saya ada sempat ruang untuk saya berkongsi, saya akan berkongsikan satu persatu tentang apa yang saya faham dari segi perjalanan hidup saya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Al-Quran, apa yang saya faham. Maka balik kepada perkara itu tadi, seterusnya saya melihat tentang Islam. Saya melihat Islam, tuan-tuan dan perempuan, berdasarkan kepada perjalanan hidup saya sendiri. Cara saya melihat sekeliling, masyarakat, hubungan saya dengan kawan-kawan contohnya, hubungan saya dengan keluarga contohnya, hubungan saya dengan sekeliling, hubungan saya dengan haiwan contohnya, tumbuh-tumbuhan sekeliling. Maka saya lihat itu dari sudut pemerhatian, iqra' tadi itu, baca. Kemudian daripada situ saya lihat, ada tak di dalam Al-Quran menyatakan perkara-perkara sedemikian? Ada tak perkara-perkara itu yang menjelaskan bagaimana sebenarnya Islam yang saya perlu fahami? Kerana saya melihat begitu banyak versi-versi yang berbeza-beza apabila saya melihat penjelasan-penjelasan daripada ramai pihak. Minta maaf bukan nak kata nak salah ya, tapi maksud saya perbezaan. Bila berlaku perbezaan-perbezaan tentang Islam, bagi saya ia akan berlakunya satu perpecahan. Sedangkan Islam itu menyatukan. Islam itu tidak mendatangkan perpecahan. Asas kepada Islam yang Rasulullah SAW bawa ke dunia, hidup kita yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril adalah penyatuan, unity, menghimpunkan perbezaan-perbezaan letak dalam satu persamaan. Bukan persamaan warna kulit, bukan persamaan dari segi wajah, tetapi persamaan kepada nilai yang dimiliki setiap seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kulit dia hitam, mungkin kulit dia kuning, merah, tetapi apabila dia bersyahadah, maka mereka itu semua sama di sisi Allah.
Yang membezakan adalah apakah manfaat dia kepada yang lain. Maka kerana itu, di dalam Al-Quran, sebaik-baik manusia yang Allah jadikan adalah mereka yang memberi manfaat bagi yang lain. Maka Islam itu menyatukan. Tetapi apabila saya berjalan, saya lihat, saya bukan muda lagi ya tuan-tuan dan puan, dah 50-an lebih lah. Dah tunggu masa dah nak balik pun. Maka saya lihat berlaku perpecahan. Ada yang mewujudkan kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan Islam itu satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Tetapi dia bawa oleh Rasulullah SAW dengan satu syahadah yang sama, Al-Quran yang sama. Maka saya lihat di situ, maka saya buat kajian. Islam ni macam mana sebenarnya? Kenapa ada pemecahan-pemecahan? Katakan ada mazhab. Bukan saya menentang ya tuan-tuan puan, jangan salah faham. Yang ni saya beritahu contoh-contoh. Bila ada mazhab, mana tak sama lah tu. Betul tak? Bukan saya kata salah ya. Wujud tak perbezaan tu? Wujud kan? Ada 4 mazhab. Itu tak campur lagi dengan mazhab itu sendiri. Ada lagi pula tarikatnya, ada golongan sufi dan sebagainya. Itu semua tak salah. Jangan kata saya katakan itu salah. Tak, saya beritahu contoh-contoh berlakunya pemecahan-pemecahan tadi. Maka saya merujuk kepada orang-orang kelompok-kelompok macam ni. Saya lihat mereka, saya duduk bersama mereka contohnya. Untuk saya membuat kajian. Saya seorang saintis, saya pengkaji lapangan. Saya tidak mahu dengar tanpa saya menyaksikan secara langsung bagaimanakah pelaksanaan hidup mereka berdasarkan apa yang mereka fahami sebelum saya buat keputusan. Maka saya duduk, saya perhatikan, saya pergi kelompok ni, saya pergi semua. Saya duduk dengan orang-orang tarikat contohnya, bersama mereka lihat orang dari segi perbezaan mazhab contohnya. Bahkan saya sampai ke Iran. Saya berulang kali ke Iran sejak daripada tahun 2011 tak silap saya dijemput oleh kerajaan negeri Iran untuk membuat pembentangan sains. Dan kerana saya saintis, saya banyak buat perbincangan dan juga pengajaran tentang sains dan teknologi lah. Tapi bukan sains dan teknologi barat, tetapi sains dan teknologi yang saya pelopori. Jadi saya lihat orang-orang Iran contohnya yang dikatakan Syiah, saya perhatikan mereka, saya pergi ke masjid mereka, saya tengok macam mana apa yang mereka lakukan, dan itu bukan akan merubah saya kepada mereka, apa yang mereka percaya, tapi saya ambil itu sebagai satu input untuk saya letakkan posisi saya. Kerana tadi saya katakan Islam adalah persoalan kita memilih mana satu yang kita nak pilih. Maka setelah saya dapatkan input ni tadi, maka di situ barulah ada satu asas untuk saya memastikan setiap input-input yang saya peroleh itu tadi dan saya rujukkan dengan Al-Quran. Terus saya buat satu keputusan. Ini contoh yang saya nak berikan ya. Jadi saya bukan sekadar dengar. Kalau kita duduk dalam satu majlis ilmu, kita dengar untuk guru kita bercakap, guru di depan bercakap, tak salah. Tak salah dia bercakap pun. Cakaplah benda-benda baik kan. Tapi soalnya bagaimana apa yang kita dengar, pengetahuan yang kita perolehi daripada guru-guru itu ataupun daripada ustaz atau sesiapa sekalipun kepada diri kita. Adakah kita sekadar mengikut? Sekadar mengikut apa yang disampaikan kerana kita lihat semua orang menyanjung dia sebagai seorang guru contohnya, orang menyanjung dia sebagai orang alim contohnya, maka kita ikut. Ataupun kita sebenarnya jelas kita ikut kerana itu adalah kebenaran sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka itu pilihan kita. Maka itu saya buat macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak sekadar dengar dan terus ambil. Dengar, ambil, pakai tidak. Lagi selagi ianya tidak jelas. Maka itulah yang saya lakukan. Dan akhirnya saya melihat juga agama-agama yang lain. Kerana kita nak bercerita agama kita yang benar, maka kita kena cari satu penyataan, pembuktian. Tuan-tuan dan puan-puan saya yang bersyahadah, alhamdulillah kita lahir daripada ibu bapa kita yang beriman kepada Allah. Bagaimana mereka-mereka yang di Afrika contohnya, mereka yang di pulau-pulau yang jauh contohnya, yang tidak ada akses kepada kefahaman tentang Islam. Sedangkan Allah itu maha adil. Jadi di mana untuk kita faham, kita bolehlah yang mereka-mereka ni tadi. Maka di situ datang persoalan untuk kita
memikirkan, mencari jawapan kepada realiti. Itu yang saya lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka apa yang saya buat? Saya mengkaji. Tengok agama-agama yang ada. Saya berkawan dengan bangsa-bangsa yang lain yang memiliki kepercayaan yang berbeza. Ada yang percaya Kristian, ada yang orang Yahudi pun ada, kawan saya. Ya, ada orang Buddha pun ada, orang Hindu pun ada. Saya tak boleh nak mengatakan ataupun nak menghina mereka, kerana itu atas diri mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ya, itu apa yang mereka buat, apa yang mereka yakini, itu mereka yakini. Tetapi saya ambil input-input itu semua pada diri saya. Untuk apa? Untuk saya. Ya, untuk saya meletakkan posisi saya yang saya katakan tadi itu, ketetapan. Saya pegang Islam. Saya bukan kena pegang Islam kerana saya lahir sebagai orang Islam. Saya pegang Islam kerana kebenaran itu ada pada Islam dengan faktanya. Kerana Islam itu bukan sekadar diterima, tetapi ianya pembuktian yang jelas yang tidak boleh kita tolak. Maka ada scientific proof dia. Ya, kena ada pembuktian yang nyata. Jadi saya kena ambil itu semua. Dan saya lihat agama-agama lain. Agama Kristian. Kristian pun ada Protestan, dia ada Katolik, dia banyak macam-macam jenis. Ortodoksnya ada dan sebagainya. Saya pernah pergi sampai ke Iceland, ya, Reykjavik. Untuk saya bersama dengan kawan saya yang memang beza sikit dia punya Kristian dari sana. Tapi tidak pernah merubah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekolah saya dulu, saya sekolah Inggeris ya, tuan-tuan dan puan. Saya sekolah LaSalle, ya, siapa-siapa yang LaSalle Klang dulu mungkin ingat saya lagi, ya, saya dulu di LaSalle Klang. Waktu saya di sekolah dulu, ya, dalam bilik darjah saya, di depan itu ada salib. Ada salib besar depan dinding di atas whiteboard tu. Itu dulu zaman saya sekolah dulu. Dan pengetuanya tu adalah seorang padri. Sebab saya masuk sekolah Inggeris dulu. Tapi saya tidak pun jadi Kristian. Ya, tak pernah. Saya lihat je lah. Tapi saya nak faham kenapa adanya salib itu. Saya faham, saya bertanya lah apa maksud salib dan sebagainya. Namun, tidak pernah merubah diri saya untuk menerima apa yang mereka imani atau percayai. Itu yang saya maksudkan. Itu bukan soal mereka, soalnya kita. Kerana kita yang accountability, kita yang bertanggungjawab atas diri kita dan kita yang membuat keputusan. Jangan salahkan orang lain. Dalam soal ini saya pegang macam itulah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi balik kepada kisah Islam ni tadi. Bila tengok agama yang lain, bila tengok Kristian dan sebagainya, maka saya mula meletakkan satu nilai perbandingan antara Islam dengan yang lain-lain. Lalu saya dapat satu keputusan. Ini saya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh terima dan tak ada masalah untuk menolak apa yang saya faham. Kerana bagi saya, setelah saya membuat kajian, setelah membuat satu perbandingan, setelah saya melihat sebagai satu proses-proses yang berterusan, akhirnya saya faham satu perkara yang sangat jelas. Bila ditanya tentang Islam dan agama-agama yang lain, apakah perbezaannya? Apakah perbezaannya, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tanya Islam dan agama Kristian contohnya, dan agama Buddha contohnya, dan agama-agama yang lain contohnya, apa bezanya? Maka saya dapat jawapannya bagi diri saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak terima, Alhamdulillah. Tak terima, tak ada masalah. Lillahi ta'ala, hubungan kita dengan Allah jangan kita putuskan. Maka saya dapat jelas diri saya. Ya Allah, sesungguhnya benar apa yang Allah sampaikan. Bezanya Islam itu dengan agama-agama yang lain. Kerana sesungguhnya Kristian, Buddha, Hindu dan yang lain-lain itu adalah agama. Sedangkan Islam itu bukan agama. Itu yang saya dapat. Apa bezanya? Sebab Islam bukan agama. Islam adalah sistem kehidupan.
Ia adalah sistem, way of life, adin. Maka saya sebut itu sistem kehidupan bagi manusia. Sistem kehidupan dia di dalam di dunia. Sistem mendengar, sistem melihat, sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem politik, sistem pendidikan. Semua itu adalah sistem. Maka Islam adalah sistem kehidupan yang akan membawa kita kepada keharmonian, keadilan, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sedangkan agama-agama adalah ritual kepada penyataan mereka kepada Tuhan masing-masing, bukan kepada kehidupan atas yang lain. Sedangkan Islam adalah sistem kehidupan yang berteraskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adanya pencipta dan adanya tanggungjawab kita sebagai manusia dengan sesama makhluk. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sistem X dan sistem Y yang digabungkan, itulah Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang akan membawa kita kepada satu realiti sahaja. Tak ada dua, tak ada tiga. Apakah realitinya? Sama ada kita pilih jalan yang akan membawa kita kepada syurga Allah, tempat yang selamat, atau kita akan menjadi makhluk yang akan berada di tempat yang azab. Maka kita kena ikut. Sama ada kita berpegang kepada sistem yang telah Allah tetapkan kepada kita, atau kita mengikut agama-agama, kerana agama-agama adalah ritual-ritual yang berdasarkan kepada sentimen-sentimen emosi yang ada pada setiap individu. Pada seorang individu disampaikan kepada individu lain dalam bentuk akhirnya dia menjadi sebagai satu doktrin. Ini saya maksudkan, tuan-tuan dan puan-puan. Islam bukan begitu. Islam bukan doktrin. Islam bukan satu ritual. Islam adalah sistem kehidupan. Kita hidup, kita perlukan sistem. Maka Al-Quran itu adalah sesungguhnya kalam Allah yang menjelaskan tentang sistem kehidupan kita di atas muka bumi. Sistem ekonomi ada dalam Al-Quran. Sistem sosial ada dalam Al-Quran. Sistem berkaitan tentang politik ada dalam Al-Quran. Sistem bagaimana membangunkan teknologi ada dalam Al-Quran. Sistem cakrawala, segala-galanya dalam Al-Quran. Apa yang kita nak fahamkan, kehidupan kita mesti berteraskan kepada sistem yang lengkap, yang telah sempurna, yang sesungguhnya telah diturunkan kepada kita. Maka itulah, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat Islam adalah sistem kehidupan yang berteraskan kepada penggunaan akal yang sempurna dan hubungan dengan hati dia kepada Allah yang Maha Esa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu penjelasan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya bila ditanya oleh ramai kawan-kawan sahabat saya, apa beza Islam dengan Kristian? Saya kata banyak beza ni satu je. Islam bukan agama. Islam sistem kehidupan. Tapi Kristian, ya, itu adalah agama. Itu yang membezakan kita dengan yang lain. Itu yang membezakan Islam dan yang lain. Jadi ini sebagai satu bentuk kontroversi yang mungkin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf kerana kontroversi yang dimaksudkan ini tadi mungkin dari segi kefahaman. Tetapi pernyataan hakikatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik kepada Allah dan ikut perintah Rasulullah atas sunnah yang telah dia sampaikan, ditunjukkan kepada kita. Maka Islam adalah sistem kehidupan dan yang lain adalah ritual doktrin manusia yang menjadi ikutan-ikutan sahaja. Sampai kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah, jika kita berkesempatan. Maaf jika ada yang tersinggung, jika ada yang terasa hati dengan apa yang saya nyatakan. Saya Masar Bayu daripada Istanbul memohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan segala usaha-usaha yang sedang saya lakukan, insya-Allah saya nak siapkan satu lagi pembangunan hampir nak selesai, insya-Allah akan dapat membantu kita semua, membantu tuan dan puan-puan atas banyak perkara. Ini
dah sampai 95% dah. Tinggal 5% saja lagi, insyaAllah. Doakan semua itu berjalan lancar, dan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan teknologi yang terbaru yang telah saya hasilkan, yang telah saya bangunkan untuk membantu kita kembali menjadi manusia yang berteraskan kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, practicality, menjadi ilmuwan yang hebat, menjadi manusia yang sentiasa tunduk kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama mempunyai intellectual, intelligent, yang tidak ada kurangnya, bahkan lebih daripada mereka-mereka yang berpegang kepada agama, tetapi kita berpegang kepada ad-din yang akan membawa keamanan di atas muka bumi, untuk menjadi satu pembuktian bahawa benarlah sesungguhnya Islam itu sentiasa berada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.